Okay. Terus application yang first six ni digunakan untuk detect malware yang built-in dalam sistem Windows, iaitu Microsoft Configuration, MS Config, Task Manager, Registry Editor, Services, Event Viewer, dan Task Scheduler. Okay. So ni yang 6 yang semalam ataupun video sebelum ni yang kita dah cover. Betul. So insyaAllah dalam video ni kita akan cover lagi 3 ni. Okay, proses Explorer, proses Monitor, dan juga Auto Runs. Okay, ada soalan Saiful sebelum mulakan? Memang kita 3 tu. Apa yang kata download free tu yang boleh pakai untuk solvekan ni. Sebab biasanya kalau kita nampak benda-benda ni semua, kita nak kena beli antivirus. Kan, antivirus pun bukan murah pun. Dan the problem is, we don't know which antivirus to buy. So end up kadang kita beli yang nanti salah beli, problem tak solve. Itu masalah besar agak tu. Okay. Ada tips tak? Bagi saya, okay, antivirus ni ramai orang tanya yang mana paling bagus. Okay, sebenarnya antivirus ni semua sama je lebih kurang. Cuma dari segi penggunaan memory tu je yang penting, yang you kena take in consideration, dan juga masa startup. Okay. Dari segi detection of virus lebih kurang sama je. Mungkin minggu ni AV Avast dia boleh detect virus-virus ataupun malware baru. Dan minggu depan mungkin Avira, okay, ataupun lagi satu AVG. So dalam nak cari AV yang paling bagus ataupun yang terbaik ni, actually semua sama je. Yang penting you kena take into consideration dia punya memory, penggunaan memory, dan juga siapa yang paling cepat startup. I see. Okay, nampak kat bawah ni startup. Aha. Ni kan. Ya. Yeah. Masa komputer kita masa on tu, kita kena tengok application apa yang dia load dulu. Kalau dia load benda lain dulu, bukan you punya AV, so that means you punya AV tu is not that quite good lah. Oh, good tip. That's a good tip. Dan ada yang kadang-kadang kita stress ni, antivirus kita ni duk main update tau. Bila kita start up, dia update. Bila update, ya Allah, kadang-kadang tengah buat kerja tu slow. Bukan slow lah, slow gila lah. Slow gila tu yang tak tahan. Betul. You know? Betul. Sometimes after sebab tu yang kita okay sikit. I agree with you. Sebab tu saya kata you kena tengok yang mana paling banyak memory hog punya AV. Contoh Kaspersky, Trend Micro antara yang paling memory hogging punya AV. Sekali dia load memang banyak services lah, macam-macam belakang tu. Itu yang you punya sistem slow. Dia loading tu, ya Allah, berdarah nak tunggu settle. You know? So just those people yang nak buat kerja, you know. So should they end task bila start up tu? Okay. Atau dia pergi kat task scheduler tu, dia disable kan? Is it something that you recommend? Sebelum kita masuk topik hari ni lah. Cerita. I recommend, okay, kalau you tak guna internet, okay, so I recommend you disable your AV sementara lah. Itu pun bila you nak guna apps yang banyak guna memory, seperti yang AutoCAD, yang CAM lah, computer aided punya design CAD-CAM, dengan computer aided manufacturing punya apps. Tu semua memang banyak guna memory. I see. So kalau tak masuk internet, disable lah you punya AV. I see. Okay, good tips. Okay bro, hari ni dah boleh sambung ni. Orang dah tunggu lama ni. Alright. Okay, boleh. So insyaAllah kita teruskan. Bismillah. Sebelum tu saya nak ucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak pada semua. So ni hari Ramadan yang pertama untuk tahun 2020 dan juga Ramadan kita
sambut semasa COVID. Yes. So stay safe. Alright. Okay. So tanpa lengah kan, kita terus kan. So next is a process explorer. That means ni dia akan detect processes running on your system, sama macam task manager tapi dia on steroid. Okay. So kat sini sama juga dengan proses yang semalam yang kita buat lah. Yang mana yang tak guna, proses apa-apa yang tak guna tu kita disable. So kat sini saya dah download ni Process Explorer. So dia zip file dia boleh Google je lah kot Ni you tak payah install, dia just run je. I see. All this, yes. Process Explorer, Process Monitor, auto run. You don't have to install, you just run je. Oh, okay. Okay. So I just double click ni Process Explorer. So Process Explorer ni dia buat apa? Dia macam you punya process manager. Sorry, task manager. Oh, okay. Macam task manager tapi dia on steroid. Nampak ni? Siap ada color lagi lah. Oh. On steroid Oh, terms mahal tu. Sebab kita kena tahu bila malware attack sistem kita, dia akan antara application ataupun tools yang dia akan matikan is task manager. So, kadang-kadang kita pergi control alternate, delete ataupun control shift escape nak keluarkan task manager tak dapat. So the reason why dia matikan tu sebab dia tak nak kita nampak whatever task running at the moment. Sebab tu dia matikan task manager kita. Okay, kejap. Tapi bila gunakan Process Explorer, okay, Process Explorer ni setakat ni based on experience saya ada, setakat ni memang tak ada malware yang boleh matikan Process Explorer. Okay, reason being simple. You tahu kenapa dia tak boleh matikan? Sebab Process Explorer ni you tak install. Nampak? Dia run kat situ. Yes, you run as when you need it. Tu je. Okay, kejap. Tak boleh disable sebab benda ni tak ada dalam komputer. Kejap bro. Okay, when you mention task manager boleh sampai tak buka apa semua kan. Now, I've come across lah kadang-kadang bila ada masalah komputer macam ni kan, kadang-kadang bila baca balik, bila kita Google cari information, dia kata it is safer for you to do all this stuff dekat safe mode. Adakah dalam safe mode tu boleh detect? Safe mode, okay, it depends lah. Macam malware ni, it depends on how it is programmed. Okay, even though you run on safe mode, dia bukan 100% foolproof against malware. Okay. So by using this Process Explorer, dia boleh kau team lah, like you said, on steroid lah. Aku rasa macam kau tahu kenapa dia sebut on steroid? Apa dia? Sebab Mak Saleh belum jumpa ketum. Kalau tidak, dia mesti kata Explorer on ketum. Dia tak kata on steroid. Betul. Ketum, dia mabuk. Bang, bahaya bang. Ni public. Ya ke? Ketum kan polis cari kita lah. Tapi steroid boleh pakai pula Aduh, sama. Okay, so how do we do this? Biasa lah. How do we do it? Aku tak sabar nak tengok. Okay, same thing. You tengok, yang penting tengok nama-nama file pelik lah. Macam yang awal tu yang kita check MS config semua tu kan. Cari nama yang pelik. Okay. Kalau ada apa-apa nama pelik, kita just matikan lah. So maksudnya apa yang mana kita tak nak guna, kita cari file pelik tu dan kita cari dekat file.net semalam. Yes, betul. File.net. Aku dah semakin cerdik ni. Baru 2 hari. Okay, satu lagi yang ni bagus. Dia ada PID ni, nampak? What is PID stands for?
ready. Process identification number. Oh, Setiap proses mesti ada ID dia. Ingat tak macam event viewer semalam? yes. Kan yang Ada ada event ID kan? Ya. Yes. Kalau tak pasti tengok dekat video yang tentang sebelum ni, yang dekat bahagian Yes. yang ujung-ujung tu. Kita ada cerita pasal event. Event viewer. Yes. And then color ni pula, dia ada maksud yang tertentu tau. Contoh macam ni SVC host. This is a service host. Ni yang services kita sebenarnya. I see. Ingat tak yang semalam? Ya. Services kan kita check services kan. So kalau kita punya pointer kat sini, okay, for example yang ni dia cakap services untuk PID 544 yang ni. Okay. So this is basically yang running dalam ni is plug and play punya service. So all the devices yang pakai plug and play kat situ lah. Manage kat situ lah. Yes. Kalau dia ni rosak, this plug and play service rosak, your device tak boleh berfungsi. I see. So, okay. Since kita dah cerita pasal benda ni, and I think some of our viewers pun menghadapi masalah yang sama. So, nak buat apa? Adakah dia orang kena download something ke untuk rectify the problem ke apa? Service down. Apa tu? Kalau service dia down, pergi ke services balik. And then cari plug and play. And then pastikan benda tu run lah. Kalau dia tak run, dia tak boleh guna, kita restart. Okay. Contohnya susun ikut punya turutan nama. Ni. Yang tadi tu. Yes. Nampak? So, this one correspond to this particular yang ni. SVC host. Okay, faham. So, maksudnya dia kena enable kat situ lah. Enable ataupun restart. That means you stop and then start balik. Okay. Tengok tu. Dah tunjuk contoh dah tu. Stop and start. Senang nak cari je ni. Okay. Faham. Alright. So, talking pasal color dia, okay, dia dalam options, configure highlighting. Okay, ni. These are the color that represents yang mana ada dalam proses Explorer. Contoh yang hijau dengan merah ni, dia ni selalu berubah. Tu nampak tau, merah. Lepas tu hilang kan? Yep. That is the deleted objects. That means whatever object ataupun task, processor, services running, lepas tu diorang keluar. That's deleted object. Dia sekejap. Hijau dengan merah ni selalunya sekejap. Yang hijau ni new object. That means first introduce into your system. Okay. And then after that dia akan ambil color lain lah. Contoh macam ni lah. Merah. Okay. Faham. So these two memang selalu sentiasa berubah lah. Dan dia akan tukar cepat. Okay, the last one, yang next ni, contoh on processes. Biasanya merah hijau tu biru ni problem lah. Biasanya hijau problem lah. Depends lah. Mata kita kena cekap lah. Apa benda yang tiba-tiba keluar hijau merah tu, kita kena cekap, tangkap. Apa dia tulis lah? Proses apa lah? Yes. Okay. Kalau kerap sangat, kalau kerap sangat banyak bubu keluar, that means something wrong with your system. Sebab sistem kita dia kalau once dia dah load certain things, benda tu dia akan stay right, dia tak ada tukar sana tukar sini, keluar masuk, on off. So kita kena tengok gak kalau kerap sangat keluar warna hijau dengan merah ni, that means something wrong with your system. I see. Means ada benda yang load dengan unload cepat Yes. Betul. And then dia banyak kali berlaku. So itu kita kena take into consideration lah. Asyik, kalau itu berlaku, apa yang dia kena buat? Apa kita kena buat?
Kalau macam tu, macam aku cakap tadi lah, kena capture apa dia punya file name dia. Right, lepas tu? And then refer ke file.net. Refer file.net. And then tengok lah sama ada benda tu malware ke tak. And then tengok dia punya location dalam folder. Alright. Okay, faham? Right. Ada soalan setakat ni? Cantik. Faham dah tu. So siapa-siapa yang nak faham lebih lanjut, you all kena refer video sebelum ni sebab dia akan ada related dengan bahagian dekat sini. Betul. Okay, yang tadi warna biru, own process ni, DLL, host, dynamic link library. Right. Okay, own process ni is basically this is a user punya file. User in terms of penggunaan local user That means bila you log in as your username tu, okay, these are the files yang dia guna. Okay. Contoh yang ni DLL, Dynamic Link Library, and then setting synchronize punya host, smart screen. These are all own process. That means your local computer, your user punya. I see. Okay. Whereas, ada soalan setakat ni? Okay, semua crystal clear insyaAllah. Okay. So maksudnya, so yang warna macam kita kena aware pada colour ni lah. Yes, kena aware. Betul. Betul. So next yang warna macam peach ni, these are your services lah. Okay, that means sebab tu macam service host dari segi banyak colour warna ni. I see. Ni. Okay, these are all your services running. Okay, contoh macam ni kan, service dengan PID 880. Yes. So this is ni banyak services running kat dia. RPC endpoint mapper. So kalau kita double click, dia banyak dependent kepada benda lain lah. Tengok property. I see. Just double click, nanti dia akan keluar property dia. Nampak? Hijau-hijau, lepas tu dia tukar color lain kan. Ni. Okay. So one thing yang tadi cakap pasal steroid tu ataupun ketum, access extra on ketum. Okay, you can see dia punya image. Okay, boleh nampak file parents apa yang digunakan ni. Right. Okay, performance, penggunaan CPU, virtual memory, physical memory, I/O, handles. Ni semua kita boleh monitor, kita boleh tengok. Ni performance graph. I/O is input output. Right. So you have to understand tak apa benda device yang input output pun. Ni dia 10.8. So that means penggunaan dalam punya hard disk lah. Sebab tu dia ada I/O bytes. I see. So maksudnya kalau proses kita cepat, dia lagi rendah ke macam mana? Proses dia lagi cepat, dia lagi rendah. Tak. This one depends on jenis service ataupun proses yang dia running. I see. Ini services yang tadi tu, 2 relay kat dia. Okay. Ni ada strings. Environment, security, TCP/IP. Ni kalau nak tahu dia networking. TCP/IP ni is more on networking. Right. So kita tahu this particular service memang ada related to some sort of networking. Sebab tu dia keluar kat sini, nampak? Listening. InsyaAllah kalau ada rezeki lain kita boleh go through kelas-kelas networking lah. InsyaAllah kalau ada rezeki. InsyaAllah. Oh, session lain boleh. Ilmu daripada otain mahal. Allah bagi. Sebab bukan apa. Ni experience aku lah from our first video tu. See, it seems that now we understand why people prefer you. When you explain, it makes it very simple
for a layman term dia nak faham tu senang lah kot. Ya, mungkin InsyaAllah lah kot. pun boleh faham sama lah insyaAllah. Okay, jom InsyaAllah. Okay, so next last is a thread lah ni. Thread, you nampak ada TID. So bila dia guna thread ni selalunya refer pada kegunaan CPU thread. Nampak? Ni. Okay. Alright. So basically these are all the properties of this SVC host PID number 880 yang ni. I see. Okay. Alright. So quick recap. Right. Any question? Quick recap. If you want to find any files yang kita rasa curious, apa kita buat? Kita boleh pergi dekat file.net, cari, identify sama ada itu memang file yang bermasalah atau tidak. Once you dah pergi dekat situ, apa you kena buat? You kena pergi dekat mana? Dekat event dekat service. Okay. You have to check sama ada location dia betul ke tak. Kalau location dia tempat lain, which is not the proper location yang sepatutnya dia ada, so it's most likely is a malware. So kalau malware kita boleh remove kat sini, remove dalam ni folder location. Right. And then take note kak, once you dah remove kat folder location, dalam registry tu pun kena buang. I see. Dekat HK. So kena refer. Dekat HK ke? Yes, betul. Okay, dalam registry tu. Tengok you boleh cari dia punya file name dalam registry tu, and then you ubah nama je. Kalau takut tak nak benda tu dia delete, you just tukar nama je. Okay, tu pun ada dekat video yang lagi satu. So refer dekat link. Kita akan provide pun. Okay, Mr. Malik. Okay. Kita sambung. Ada soalan? Dah. Cantik kot. Ni. InsyaAllah. Okay. Next ni, pack image. Pack image ni yang selalu hackers malware banyak guna ni. Okay. Sebab pack image ni, these are the file that can make you capture your screen, capture your recording, whatever semua tu ni. Ini the pack image. Okay, contoh macam runtime broker, application frame host. I see. Okay, ni browser. Nampak ni Microsoft. Ni semua yang Edge punya lah. Macam kita punya Microsoft Edge, kita boleh capture kita punya screen semua kan. Betul. So dia guna runtime broker lah. Ni file yang dia guna. Nampak? Betul lah tu. Seronok pula. Kita boleh conteng-conteng. So banyak benda kita boleh buat ni. Ni nampak class media to device. That means class media to device, this is where you macam orang buat apa? Screen apa yang duplicate screen tu kan. Kan yang ni. Class media to device. Betul. You nak buat casting kan. Okay, so dia macam capture your screen untuk dalam ni lah, Microsoft Edge. So these are the file yang terlibat. Okay, so just be careful kat file-file yang jenis warna purple ni lah. Finish. Okay. Okay, ingat hati-hati kepada file yang warna purple. So ini bagusnya kan bila pakai bukan semua betul lah tu. Proses export. And then yang ni jobs color. Yes. Betul. Okay. So just be careful of this pack image nya files. Okay, for the time being, runtime broker, application frame host, ni semua setakat ni okay lah. Dia bukan malware. Okay. Faham. Alright, next is jobs. Jobs ni pun digunakan oleh kita punya processor. Okay, processor punya jobs.
So kita tahu these are some of the files yang digunakan oleh processor kita at the time being ya. Okay, alright. And then last two ni jarang guna which is a .NET process and also relocated DLL. Okay, very clear. Okay. So tak payah nak risau sangat lah. So kita risau kat purple, kita risau kat hijau, kita risau kat merah. Itu Sinang cakap kan. Layman term tu. Dan juga risau kat nama-nama pelik. Nama-nama itu je. Nama pelik. Okay. Lagi sekali quick recap, nama-nama pelik pergi check kat file.net dulu. Apa-apa sebelum you nak buat apa action. Betul. Alright, settle. Okay, senang faham. Alright. Sebab dia banyak memory. So untuk kita punya session ni aku terpaksa disable. Kang hang. Tak nanti Kang hang pula komputer kan? Yes. So by doing so, apa efek dia sebenarnya? Okay, efek dia basically kat sini, yang penting bila kau kena attack, you have to reduce your attack surface. That's the most important thing. Cuba cakap bahasa orang kampung faham sikit. Attack surface tu apa? Dia tanya kat aku, attack surface kejadah apa ni attack surface? Okay, contoh macam ni lah. Attack surface bila kita nak pergi berperang. Okay, adakah kau pergi berperang kau ambil macam ni, ambil senjata tembak macam ni, ataupun kau akan kecilkan diri kau sekecil-kecil yang boleh, kau meniarap ke, kau menyorok ke. Okay, that means ruang permukaan badan kau tu kau kecilkan tau. Kurang bila orang nak attack, tak adalah kena. Ataupun susah nak kena. Kena apa? Shipi-shipi ya? Yes, betul. Okay. Itu yang penting. Betul. Okay, faham. Aku rasa dia orang ni pun faham tadi. Okay. So, kalau kat sini, kalau kau tengok kau boleh check nama-nama dia lah. Updater, Smartdev, okay. So, that means benda ni okay. Contoh malware apps, nama dia akan bagi nama pelik. Macam 123abc.exe, okay, ataupun defg.dll and whatsoever. Asal dia nama dia mesti pelik. Asal dia kurang huruf ke? Belajar tak habis? Ke macam mana? Bagi sebagian orang senang belajar tak habis. Itu antara diorang punya ciri-ciri lah bila diorang nak buat virus ni. Diorang akan bagi nama yang hitam kromonya. Supaya nampak ganas lah macam orang jahat kena ada torih kat muka kan. Ada paut kat muka pun nampak ganas kan. So dia orang punya trik lebih kurang lah. Okay. Okay, nama pelik kau kena check. And then satu lagi, kalau column ni, name, publisher, status ni kosong, tak ada apa-apa, kosong. Okay, itu pun antara tanda-tanda malware. Okay. And satu lagi, kalau the whole row ni kosong, itu pun tanda-tanda ada malware. So by this disabling it, maksudnya benda ni tak boleh masuk lah? Bukan tak boleh masuk. Basically kau dapat tahu sama ada dia ada ke tak dalam sistem kau. Ni antara the first level of protection lah. I see. Okay. Faham tu, first level of protection. Kau kena buat benda ni. Yes. Kita bila nak pergi perang, protection kita kena ada banyak level. First level, second level, third level and so on. Yep. So kalau ada orang attack kau, breach the first level, move to the second level, at least kau ada second level. Betul. Alah, main macam PUBG lah. Kau pergi depan, member kau mesti backup kau daripada belakang. Ataupun kau umpan diri kau pergi depan. So, bila musuh tunjuk diri, boleh lah tembak. Macam tu lah lebih kurang. Kan main PUBG. Okay. Faham. Analogi kau faham. Kau bila semua main perang,
main cover dia belakang, okay, dah boleh agak tu. Okey. Ha. Satu lagi, kadang-kadang orang tanya, macam mana nak tahu benda tu nama dia pelik ke tak? Okey, sebab kadang-kadang mungkin orang non-IT bagi dia orang tengok nama, apa ni Driver Max ni macam pelik AnyDesk macam pelik sebab dia orang tak pernah dengar. Okey. So, ada satu site nama dia file.net. Okey. So, file.net ni orang boleh cek nama-nama file tu sama ada dia virus ataupun tak, malware ataupun tak. Oh. Right? Aku kecil ni. Okay. You just key in file.net. Oh, ini benda baru bro. Untuk orang yang tak venture benda-benda macam ni kan, kata okey. Yes. Okay. So kat sini contoh ni semua antara file-file yang mungkin nama-nama pelik lah. Okay. Right, contoh macam Elsas ni kan. .exe. Ramai orang ingat bila ada nama .exe, oh virus. Sebab virus kan executable. Yep. So kat sini kau boleh tengok Elsas. This is a local security authority subsystem punya service. Okay, that means for your internal system punya local security. Okay, dia yang bertanggungjawab. Okay. Then you can see ni. Dia ada bagi description. Okay, original Elsas, important part ni semua and so on. Okay. And then dia ada bagi ni viruses with the same file name. Okay. And then kau boleh check ke kat mana ni how to recognize suspicious variants. Kena baca sikit Yes. Tapi contoh macam Elsas. Kalau dia dalam ni si program file, hati-hati, nampak? Security rating 68% dangerous. Tinggi tu Yes. So kalau nampak file ni ada dalam folder program files ni, delete lah. Oh. Kita boleh search ni tu ke? Dia tak hidden Dia tak hidden ke file-file ni? Some of the malware they are hidden. So how? Tapi kalau hidden kau boleh unhide lah. Tak apa, nanti kau tunjukkan dia orang macam mana nak unhide ni. Kadang-kadang kang duk hide, kita nak cari kat mana kan? Boleh mahal. Okay. So this is a good, apa nama tadi? Free.net File.net. Ni atas ni. So lepas kalau nak tengok jenis-jenis virus tu kan, yang kenal dia punya sepupu sepapat, tok nenek, berketurunan dia, carilah kat File.net ni. Nak tahu sama ada the virus ke tak, boleh check kat sini lah. So most of the viruses yang known memang ada kat situ Actually benda ni dia akan bagi tahulah sama ada your file tu is a virus ataupun tak, and then kau pun kena tengok kat mana virus tu location dia. Jangan bila nampak oh ni virus, bukan, kena tengok kak dia folder mana dia duduk dalam tu. Okay. Nampak? Ni kalau dia dalam C Windows, rating 85% dangerous. Gila. Maksudnya dia bergantung kat mana lokasi dia Yes. Betul. Gila jahat. So how to counter sekarang? Benda dah jumpa dah kenal pasti. Kita dah disable lah tadi. Apa tu? Kita nak buat Alright. Kita dah disable MS config semua ni startup. Okay, and then pergi ke task manager ni. Alright.